Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid semua? Cikgu harap semua pelajar sentiasa terus bersemangat dan sentiasa bersedia untuk menuntut ilmu walau di mana sahaja kita berada. Pada hari ini, pelajar akan bersama saya, Cikgu Anisah binti Anwar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Merah 1 bagi mata pelajaran Sains KSSM tingkatan 2 iaitu bab 2 ekosistem. Baiklah para pelajar, dalam video ini cikgu akan membincangkan standard kandungan 2.3 iaitu saling bersandaran dan interaksi antara organisma dan antara organisma dengan persekitaran. Pembelajaran kita pada hari ini cikgu hanya fokuskan kepada standard kandungan 2.3 dan mari kita lihat apakah standard pembelajaran di bawah standard kandungan 2.3. Dalam standard pembelajaran yang pertama ialah 2.3.1 menjelaskan dengan contoh saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran untuk keseimbangan ekosistem. Yang kedua, 2.3.2 iaitu mewajarkan kepentingan penyesuaian hidupan terhadap alam sekitar dan yang terakhir ialah 2.33 berkomunikasi mengenai contoh interaksi antara organisma hidup dan mengaplikasikan interaksi tersebut dalam kehidupan harian. Baiklah para pelajar, sebelum kita meneruskan pembincangan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berkongsi apakah objektif pembelajaran yang harus murid-murid sekalian capai di akhir pembelajaran nanti. Di akhir pembelajaran pada hari ini, cikgu mengharapkan murid-murid dapat yang pertama menyatakan maksud habitat, spesies, populasi, komuniti dan ekosistem. Yang kedua, murid-murid juga harus dapat menjelaskan kepentingan penyesuaian hidupan terhadap alam sekitar. Yang ketiga, menyenaraikan interaksi antara organisma hidup serta contohnya. Seterusnya adalah membandingkan penggunaan pestisid dan kawalan biologi dalam mengawal populasi haiwan perosak dalam pertanian beserta contohnya. Baiklah para pelajar, sebelum kita meneruskan standard kandungan 2.3.1, cikgu mahu murid-murid semua mengenali dahulu beberapa kata kunci iaitu istilah penting dalam tajuk ini. Cikgu yakin yang murid-murid semua sudah belajar tentang tajuk ekosistem dan beberapa istilah tersebut semasa di sekolah rendah. Baiklah para pelajar, antara kata kuncinya ialah 1. Habitat. Yang kedua ialah spesies. Ketiga, ekosistem. Keempat, ekosistem seimbang. Kelima, populasi. Bagaimanakah sesuatu ekosistem terbentuk? Berikut merupakan contoh ekosistem kolam. Dan cikgu memilih habitat kolam. Seperti yang anda lihat, di dalam kolam mungkin akan hidupnya organisma tertentu. Contoh di sini adalah spesies 1, spesies 2 dan spesies 3 serta spesies 4. Jika anak-anak lihat, spesies 1 merupakan ikan, spesies 2 ialah katak, spesies 3 dan spesies 4 merupakan spesies yang sama iaitu kura-kura. Seterusnya jika anda lihat spesies 3 dan 4 merupakan spesies yang sama iaitu kura-kura yang saling boleh membiak, oleh itu ia akan membentuk populasi kura-kura. Beberapa populasi lain selain populasi kura-kura seperti populasi ikan dan tumbuh-tumbuhan akan membentuk satu komuniti. Baiklah para pelajar, seterusnya apa itu komuniti? Komuniti terdiri daripada beberapa populasi organisma yang juga bersandaran dengan komponen bukan hidup. Antara komponen bukan hidup ialah cahaya matahari, tanah, udara, air. Saling bersandaran antara organisma dengan komponen bukan hidup ini akan membentuk satu ekosistem seimbang.
Okey, seterusnya pelajar. Biasanya di dalam kelas, guru-guru anda pasti akan meminta anda membina peta pemikiran I-Think yang sesuai untuk membuat nota ringkas. Di sini, untuk membuat urutan pembentukan ekosistem, cikgu akan menggunakan peta alih. Dalam sesuatu habitat, terdapat beberapa spesies yang akan membentuk populasi, seterusnya membentuk komuniti dan akhirnya saling bersandaran antara pelbagai organisma hidup ini dengan komponen benda bukan hidup untuk membentuk satu ekosistem. Di sini, cikgu memilih contoh ekosistem kolam. Pernahkah murid-murid mendengar perkataan habitat? Cikgu pasti anak-anak sekalian pernah belajar tentang habitat semasa di sekolah rendah lagi. Apa itu habitat? Habitat ialah tempat tinggal semula jadi sesuatu organisma. Jika kita imbas kembali bab 1 biodiversity, terdapat organisma yang hidup di darat, di air, di kedua-duanya, di darat dan air. Okey, berikut merupakan contoh habitat di sekeliling kita. Okey, apa itu spesies? Spesies merupakan sekumpulan organisma yang hidup yang mempunyai ciri-ciri yang sama, saling membiak dan menghasilkan anak. Apa itu populasi? Populasi ialah sekumpulan organisma yang sama spesies yang hidup di habitat yang sama. Okey, populasi seterusnya membentuk komuniti. Komuniti ialah beberapa populasi organisma yang berbeza dan hidup dalam satu habitat serta saling berinteraksi antara satu sama lain. Seterusnya adalah ekosistem. Ekosistem ialah beberapa komuniti yang tinggal bersama dalam satu habitat serta saling berinteraksi antara satu sama lain, termasuk komponen bukan hidup seperti air, udara, tanah dan cahaya matahari. Antara contoh-contoh ekosistem yang lain selain daripada kolam ialah lautan, tundra, hutan hujan tropika, hutan paya bakau dan padang rumput savana. Okey, jika anda lihat pada interaksi antara dua organisma ini, iaitu sang kancil dengan harimau. Okey, apakah kepentingan interaksi antara hidupan dengan bukan hidupan dalam alam sekitar? Untuk mengekalkan keseimbangan alam sekitar. Contohnya, haiwan dan manusia memerlukan oksigen, manakala tumbuhan memerlukan gas karbon dioksida untuk fotosintesis. Apakah yang akan berlaku jika semua tumbuhan di sesuatu ekosistem ditebang? Gas karbon dioksida akan berlebihan dan seterusnya menyebabkan kesan rumah hijau. Maka keseimbangan ekosistem akan terjejas. Selain itu, jika diimbas kembali pelajaran sebelum ini, anda tahu tentang kepentingan kitar karbon, kitar air, kitar oksigen dan kitar nitrogen. Okey, seterusnya, tadi saya telah membincangkan bahawa hubungan atau saling bersandaran antara organisma hidup dengan komponen bukan hidup akan membentuk ekosistem seimbang. Apa itu keseimbangan ekosistem? Keseimbangan ekosistem ialah organisma dalam suatu ekosistem saling bersandaran antara satu sama lain untuk memastikan kemandirian spesies. Organisma ini juga saling bersandaran dengan komponen bukan hidup dalam persekitaran seperti cahaya, air, udara dan tanah. Saling bersandaran yang wujud antara organisma dengan persekitaran secara semula jadi ini menghasilkan ekosistem yang seimbang. Suatu ekosistem dikatakan seimbang jika organisma hidup dan komponen-komponen bukan hidup dalam persekitaran berada dalam keadaan harmoni tanpa gangguan luar. Seterusnya, mari kita teruskan pelajaran kita dengan standard pembelajaran yang seterusnya iaitu 2.3.2 mewajarkan kepentingan penyesuaian hidupan terhadap alam sekitar.
Masihkah para pelajar ingat bagaimana kepelbagaian biodiversiti terbentuk? Terdapat dua faktor, iaitu cuaca dan kepelbagaian habitat. Melihat kepada permukaan bumi, kita akan dapati terdapat pelbagai iklim yang berbeza mengikut kedudukannya di muka bumi. Contohnya, kutub utara dan kutub selatan yang mempunyai iklim yang sejuk. Kawasan yang berada di kedudukan garisan khatulistiwa pula menerima hujan dan iklim yang panas sepanjang tahun. Okey, jika kita lihat pada slide ini kepentingan penyesuaian hidupan terhadap alam sekitar. Terdapat 3 kategori kawasan di muka bumi. Yang pertama ialah tundra, gurun dan kawasan tropika. Adakah anda perasan bahawa kebanyakan haiwan tertentu mempunyai warna yang hampir sama dengan persekitarannya, sama ada warna bulu ataupun warna sisiknya? Contohnya, beruang kutub mempunyai bulu yang berwarna putih seakan salji. Unta, ular, padang pasir dan cicak hutan mempunyai warna kulit yang seakan warna padang pasir. Mengapa ya? Bolehkah beruang kutub hidup di hutan hujan tropika? Bolehkah harimau Malaya hidup di gurun? Mengapa tidak? Okey, mari kita lihat 3 kawasan penyesuaian alam sekitar, iaitu tropika, gurun dan tundra. Bagaimanakah iklim di kawasan tersebut? Okey, kawasan yang pertama ialah kawasan tropika, menerima taburan hujan yang tinggi dan limpahan cahaya matahari sepanjang tahun. Kawasan gurun pula mengalami cuaca panas dan kering yang melampau dan kita panggil ia sebagai padang pasir. Kawasan tundra pula mengalami musim sejuk yang panjang dan musim panas yang singkat. Baiklah para pelajar, sekarang mari kita lihat apakah ciri-ciri yang dipunyai oleh sesuatu haiwan di kawasan tundra, kutub dan kawasan tropika. Yang pertama, tundra. Beruang kutub, haiwan Siberia, walrus, karibu, elk dan lembu mas mempunyai lapisan lemak dan bulu yang tebal untuk merangkap udara, menghalang kehilangan haba dari badan. Hanya lumut, lichen dan rumput dapat tumbuh kerana kekurangan cahaya matahari. Lichen hanya memerlukan sedikit air sahaja untuk hidup. Lumut dan rumput pula mempunyai batang dan akar yang dapat menyimpan air. Seterusnya ialah bagaimana penyesuaian organisma di gurun. Yang pertama, unta mempunyai bonggol di belakangnya untuk menyimpan air dan lemak untuk tempoh yang lama. Yang kedua, cicak hutan dan ular mempunyai badan yang bersisik untuk kehilangan air dari badan. Yang ketiga, kaktus iaitu tumbuh-tumbuhan mempunyai batang yang dapat menyimpan air. Dan terakhir ialah kebanyakan tumbuhan di gurun mempunyai akar yang panjang untuk mendapatkan air. Seterusnya ialah seperti yang anda belajar dalam bab 1, Malaysia merupakan salah satu negara mega biodiversity kerana kedudukannya di khatulistiwa. Iklimnya sangat sesuai untuk kebanyakan flora dan fauna. Apa ciri-ciri kawasan tropika? Mari kita lihat apakah ciri-cirinya. Iklim di kawasan tropika sesuai sebagai habitat untuk pelbagai jenis tumbuhan dan haiwan. Antaranya termasuk jati, buluh, rotan, harimau, burung, ular, serangga, katak dan rama-rama. Okey, baiklah para pelajar, sekarang kita akan belajar tentang standard pembelajaran yang ketiga, iaitu berkomunikasi mengenai contoh interaksi antara organisma hidup dan mengaplikasikan interaksi tersebut dalam kehidupan harian. Apakah yang dimaksudkan dengan interaksi antara organisma ini? Apakah maksud interaksi? Interaksi ialah saling kebergantungan atau bersandaran antara organisma sesama organisma atau dengan persekitaran. Baiklah para pelajar, di sini terdapat 3 jenis interaksi antara organisma.
Mari kita lihat peta pokok di dalam slide ini. Anda boleh merujuk buku teks halaman 33. Interaksi antara organisma terdapat 3, iaitu yang pertama, persaingan, kedua, simbiosis dan yang ketiga, mangsa-pemangsa. Okey, seterusnya, jika kita lihat di dalam peta pokok ini, ada maksud yang tersendiri bagi interaksi simbiosis, mangsa-pemangsa dan persaingan. Untuk mengetahui maksud dan contoh setiap interaksi secara mendalam, mari kita lihat slide seterusnya. Yang pertama ialah interaksi simbiosis. Simbiosis berlaku apabila dua atau lebih organisma yang berlainan spesies hidup bersama-sama dan berinteraksi antara satu sama lain. Di sini ditekankan bahawa organisma yang hidup bersama-sama. Simbiosis terdiri daripada 3 interaksi, iaitu mutualisme, komensalisme dan parasitisme. Apa itu mutualisme? Mutualisme ialah interaksi yang akan memberi manfaat kepada kedua-dua organisma. Contohnya adalah mutualisme bagi buran melindungi ikan badut daripada pemangsa dan menyediakan makanan kepadanya. Manakala ikan badut dapat membersihkan buran, memberi nutrien dalam bentuk sisa makanan kepada buran. Contoh mutualisme yang kedua ialah lichen. Lichen merupakan alga dan kulat yang hidup bersama-sama. Kulat membekalkan air dan mineral kepada alga. Alga pula berfotosintesis dan membekalkan makanan kepada kulat. Contoh yang ketiga bagi mutualisme ialah hubungan antara burung tiung dan juga kerbau. Burung tiung mendapat makanan daripada kerbau dan memakan kutu yang melekat di badan kerbau. Manakala badan kerbau bebas daripada kutu. Okey, baiklah para pelajar, untuk interaksi komensalisme merupakan interaksi simbiosis yang kedua. Apa itu komensalisme? Komensalisme ialah interaksi antara dua organisma yang memberi manfaat kepada satu organisma sahaja tanpa memudaratkan atau menguntungkan organisma yang satu lagi. Komensal merupakan organisma yang mendapat keuntungan. Bolehkah anda berikan contoh lain bagi interaksi komensalisme? Antara contoh komensalisme bagi haiwan ialah ikan remora, iaitu komensal, melekat pada ikan jerung, iaitu sebagai perumah dan mendapat makanan daripada serpihan mangsa ikan jerung. Contoh komensalisme yang seterusnya ialah paku pakis langsuir, iaitu komensal menumpang di celah-celah dahan pokok perumah untuk mendapatkan cahaya matahari manakala pokok tidak mendapat sebarang manfaat. Baiklah, interaksi simbiosis yang ketiga ialah parasitisme. Apa itu parasitisme? Parasitisme ialah interaksi yang menguntungkan satu organisma sahaja dan memudaratkan satu organisma yang satu lagi. Contoh parasitisme yang pertama ialah cacing pita, iaitu parasit yang hidup di dalam usus manusia sebagai perumah menyerap nutrien. Contoh parasitisme yang kedua ialah kutu, iaitu parasit menghisap darah manusia dan haiwan perumah. Baiklah para pelajar, bagi interaksi yang seterusnya selain simbiosis ialah mangsa-pemangsa. Mangsa-pemangsa melibatkan satu organisma yang makan organisma lain. Mangsa ialah organisma yang dimakan oleh pemangsa. Pemangsa pula ialah organisma yang memburu organisma lain sebagai makanan. Dan interaksi yang ketiga ialah persaingan. Persaingan berlaku apabila organisma dalam satu habitat bersaing untuk mendapatkan keperluan asas yang terhad seperti cahaya matahari, ruang,
air, makanan dan pasangan. Okey, baiklah para pelajar, sekali lagi kita lihat peta pokok. Untuk membuat nota ringkas, kita boleh membina peta pemikiran iThink yang sesuai. Untuk pengelasan, kita boleh membina peta pokok. Para pelajar boleh merujuk buku teks pada halaman 33. Bagi interaksi simbiosis, kita boleh menandai dengan tanda tambah atau positif untuk organisma yang mendapat manfaat, kosong untuk tidak mendapat sebarang manfaat atau kemudaratan, manakala negatif menunjukkan organisma mengalami kerugian. Baiklah para pelajar, untuk menguji bahawa anda telah memahami interaksi antara organisma, mari kita lihat satu contoh soalan padanan. Contohnya, padankan interaksi haiwan dengan hubungan yang betul. Yang pertama adalah gambar antara ikan remora dan juga ikan jerung. Yang kedua, singa memakan kuda belang. Yang keempat, hubungan antara buran dan keempat adalah pokok bunga rafflesia. Dan di sini ikan remora adalah komensalisma. Hubungan antara singa dan juga kuda belang merupakan mangsa-pemangsa. Gambar seterusnya iaitu buran merupakan hubungan mutualisma dan pokok bunga rafflesia merupakan parasitisma. Okey, seterusnya adalah kawalan biologi. Adakah anda tahu apa itu kawalan biologi? Kawalan biologi ialah satu kaedah menggunakan organisma iaitu pemangsa semula jadi, parasit atau patogen untuk mengurangkan bilangan haiwan perosak di sesuatu kawasan. Okey, pemangsa yang digunakan akan memakan mangsa iaitu haiwan perosak. Baiklah para pelajar, apakah contoh-contoh kawalan biologi? Okey, yang pertama ialah burung hantu dipelihara di ladang kelapa sawit untuk menjadi pemangsa kepada tikus yang makan buah kelapa sawit. Contoh yang kedua ialah itik diternak di sawah padi untuk makan perosak seperti siput dan serangga. Contoh kawalan biologi seterusnya ialah kumbang kura-kura digunakan untuk mengawal populasi afid yang makan dan memusnahkan daun pokok limau. Yang keempat, contoh kawalan biologi antara Bacillus thuringiensis digunakan untuk mengawal serangga perosak iaitu kumbang tanduk di ladang kelapa sawit. Seterusnya ialah contoh kawalan biologi ikan gapi merupakan pemangsa kepada jentik-jentik di dalam kolam. Baiklah para pelajar, biasanya kita selalu menggunakan racun serangga atau pestisid untuk mengurangkan populasi haiwan perosak. Di mana kita sedia tahu bahawa pestisid mengandungi bahan kimia yang akan membawa kemudaratan kepada manusia dan juga haiwan akuatik. Oleh itu, kawalan biologi lebih selamat digunakan berbanding pestisid. Ini kerana terdapat banyak kebaikan kawalan biologi. Antaranya ialah murah dan tidak perlu mengeluarkan kos yang tinggi. Yang kedua, ia selamat digunakan. Yang ketiga, tiada kesan sampingan dan tidak menjejaskan kesihatan. Yang keempat, tidak mencemarkan alam sekitar. Yang kelima, mendatangkan kesan buruk kepada organisma lain kecuali perosak. Walaupun kawalan biologi menggunakan lebih baik daripada menggunakan pestisid atau bahan kimia, tetapi kaedah ini juga mempunyai beberapa kelemahan. Antaranya ialah yang pertama, memerlukan masa yang lebih lama. Yang kedua, sukar dikawal kerana melibatkan organisma hidup. Yang ketiga, perlu perancangan dan pengurusan yang teliti. Baiklah para pelajar, untuk menilai sama ada anda telah mencapai objektif kita pada hari ini, jom kita cuba menjawab beberapa soalan.
Okey, untuk soalan yang pertama adalah soalan objektif. Dalam soalan bentuk PT3 terdapat 3 bahagian, itu soalan objektif dan struktur bahagian B dan C. Okey, untuk soalan yang pertama, antara berikut pernyataan manakah yang benar? A. Interaksi adalah saling kebergantungan antara organisma. B. Interaksi antara lebah dengan bunga adalah interaksi parasitisma. C. Interaksi berlaku antara organisma hidup sahaja. D. Interaksi persaingan wujud antara paku pakis, tanduk, rusa dan pokok bunga raya. Dan apakah jawapan anda yang paling tepat? Ya, jawapannya ialah A, iaitu interaksi adalah saling kebergantungan antara organisma. Baiklah para pelajar, untuk soalan yang kedua masih lagi soalan objektif. Encik Zahid ingin mengawal populasi tikus di ladang kelapa sawitnya. Apakah kaedah kawalan biologi yang boleh digunakan? A. Meletakkan perangkap tikus yang banyak. B. Meletakkan racun tikus di bawah pokok kelapa sawit. C. Meletakkan sejumlah anjing yang dibiarkan bebas di ladangnya. Dan D. Meletakkan sejumlah burung hantu yang dibiarkan bebas di ladangnya. Apa jawapan anda? Baiklah, jawapannya ialah meletakkan sejumlah burung hantu yang dibiarkan bebas di ladangnya. Okey, soalan seterusnya ialah soalan padanan. Padankan istilah-istilah dengan takrifan yang betul pada rajah di bawah. Okey, istilahnya adalah komuniti, populasi dan ekosistem. Okey, antara takrifannya ialah sekumpulan kambing di padang rumput. Padang rumput yang menjadi tempat tinggal bagi sekumpulan kambing. Ketiga, sebuah hutan hujan tropika yang didiami oleh pelbagai tumbuhan dan haiwan yang saling bersandaran antara organisma lain. Dan akhir sekali, kolam kecil yang mempunyai pokok teratai, ikan kecil, berudu, itik dan katak. Apakah contoh atau takrifan bagi komuniti? Komuniti ialah kolam kecil yang mempunyai pokok teratai, ikan kecil, berudu dan itik dan katak. Apa itu populasi? Populasi ialah sekumpulan kambing di padang rumput, yang mana kambing adalah spesies yang sama yang hidup di habitat yang sama. Dan seterusnya, ekosistem ialah sebuah hutan hujan tropika yang didiami oleh pelbagai tumbuhan dan haiwan yang saling bersandaran antara satu sama lain. Baiklah para pelajar, soalan yang seterusnya nombor 4. Rajah tersebut menunjukkan 2 contoh saling hubungan antara organisma dan kedua-duanya adalah tumbuhan. Nyatakan jenis interaksi bagi organisma P dan antara organisma interaksi Q. Interaksi P ialah parasitisma dan interaksi Q ialah antara paku pakis langsui dan pokok perumah, ialah komensalisma. Dan di sini anda diberi 2 markah. Okey, seterusnya soalan B. Apa itu maksud bagi interaksi P dan apakah interaksi bagi interaksi Q? Interaksi P ialah parasitisma, iaitu interaksi yang menguntungkan satu organisma sahaja dan memudaratkan atau merugikan organisma yang satu lagi, iaitu satu untung, satu rugi. Interaksi Q ialah komensalisma. Komensalisma ialah interaksi antara 2 organisma yang memberi manfaat kepada satu organisma sahaja tanpa memudaratkan atau menguntungkan organisma yang satu lagi. 2 jawapan, 2 markah. Dan soalan seterusnya ialah C. Apakah yang akan berlaku kepada perumah dalam interaksi P dan interaksi Q? Perumah. Okey. Jawapannya ialah perumah dalam interaksi P akan mati
manakala perumah dalam interaksi Q akan kekal hidup. Dan soalan ini anda diberi 2 markah. Okey, baiklah para pelajar, soalan seterusnya. Jelaskan jawapan anda di 2C1. Rafflesia menyerap nutrien daripada pokok perumah sehingga pokok kekurangan nutrien lalu mati. Di sini Rafflesia menyerap nutrien. Manakala bagi interaksi Q, paku pakis langswir hanya menumpang di pokok untuk mendapatkan cahaya matahari dan tidak menyerap nutrien daripada pokok. Okey, soalan D, tuliskan 2 contoh bagi interaksi P yang lain. Apa jawapan anda? Yang pertama ialah cacing pita hidup di dalam usus manusia. Yang kedua, kutu menghisap darah manusia dan haiwan. Dan mana-mana jawapan yang sesuai? 2 jawapan, 2 markah. Baiklah para pelajar, soalan seterusnya ialah soalan 5. Baca petikan berikut. Pengeluaran buah sawit di suatu ladang kelapa sawit berkurangan disebabkan oleh buah kelapa sawit dirosakkan oleh tikus-tikus. Pada pendapat anda, apakah yang boleh dilakukan oleh petani untuk mengawal populasi tikus di ladangnya tanpa menggunakan racun perosak? Ini kerana racun perosak membahayakan kesihatan dan membawa kemudaratan. Okey, dan jawapannya ialah seharusnya memelihara burung hantu atau ular yang memakan tikus. 1 markah. Apa sebab dia? Jawapannya ialah tidak mendatangkan keburukan kepada organisma lain kecuali perosak. Juga 2 markah. Okay, soalan seterusnya masih lagi tentang kawalan biologi. Nyatakan satu kebaikan dan keburukan kawalan biologi. Okay, antara kelebihan dan kelemahan kawalan biologi. Kelebihan yang pertama, mesra alam kerana tidak menggunakan pestisida dan tidak mengandungi bahan kimia. Yang kedua, lebih murah. Yang ketiga, tidak menjejaskan kesihatan. Yang seterusnya, kelemahan ialah mengambil masa yang terlalu lama untuk menunjukkan kesan dan keseimbangan ekosistem mungkin terganggu disebabkan kehadiran spesies baharu. Baiklah para pelajar, begitulah tadi perkongsian daripada cikgu berkaitan standard kandungan 2.3 dalam tajuk 2 ekosistem. Cikgu harapkan para pelajar memahami dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Akhir kata, salam sayang daripada cikgu. Sekian, terima kasih.